Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat panjangnya usia untuk kita terus melaksanakan ketaatan padanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi ini kita akan membicarakan sedikit hal yang berkaitan dengan puasa yang memandangkan insyaallah esok malam kalau tak ada apa-apa lah, kita akan solat sunat tarawih, dan hari Selasa kita akan berpuasa. Tapi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah akan ditentukan oleh ru'yatul hilal, iaitu penampakan anak bulan. Namun sekiranya anak bulan itu tidak dilihat, maka barulah akan digunakan kaedah hisab yang digunakan di Malaysia ni. Dan sekiranya esok petang, tuan-tuan, tengah hari itu lah bagian tengok anak bulan, dan kalaulah ru'yatul hilal itu terhasil, maka puasa hari Selasa lah, tarawih esok malam. Ataupun mungkin hari ini pun kita tengok kalau terang saya lah. Jadi kita pun tak tahu bila yang dilihat oleh stesen pencerahan anak bulan di Malaysia ni. Tapi kita memberikan sepenuhnya keyakinan kita kepada mereka yang berautoriti dan mereka yang ahli dalam bidang tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan tengok pada pagi ini berkenaan dengan fadilat puasa di sisi Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, yang mana beliau dilahir pada 577 Hijrah dan meninggal dunia pada 660 Hijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, yang beliau nakalkan daripada rujukan dalil naqli dan juga aqli yang dirujuk oleh syarak, beliau menyimpulkan ada 7 kelebihan bagi orang yang berpuasa. Jadi yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa, kata Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, dia akan meningkatkan ataupun meninggikan darjat seseorang yang berpuasa. Jadi tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nak mengangkat darjat takwa seseorang itu dengan disyariatkan persyariatan puasa kepada sesuatu umat. Antara umat yang mendapat persyariatan puasa adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukanlah umat Nabi sahaja yang mendapat kefarduan puasa ini. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, kepada umat Nabi Muhammad ini diwajibkan berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan juga kepada umat-umat yang terdahulu. Maka umat-umat yang terdahulu pun nak ditinggikan derajat mereka dengan pensyariatan puasa. Cuma bezanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni puasa sikit, darjat banyak. Umat dulu puasa banyak, darjat lebih kurang kita. Antaranya puasa Nabi Daud alaihi salam, yang kita tahu sendiri tuan-tuan,
Ya, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ahabbu siyami ila Allah siyami Daud. Nabi kata puasa yang paling Allah Ta'ala suka adalah puasa Nabi Daud. Nabi Daud yasumu yawman wa yaftiru yawman. Macam mana puasa Nabi Daud ni? Dia puasa satu hari juga, dia buka satu hari. Lama mana? Disebutkan di dalam fiqhul hayat, dia puasa selama seumur hidup. Ini umat Nabi Daud bersyariatannya puasa seumur hidup. Itu wilayah tak? Puasa seumur hidup. Hari ni puasa, esok buka, lusa puasa, tulat buka, seumur hidup. Kita 30 hari pun tak tahan. Hari ke-15 buka lagu raya. Kita bayangkan kalau seumur hidup tuan, lagu raya tu pakai tak ada. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Antaranya puasa Sayyidatuna Maryam, yang puasa dengan tuan tak boleh bercakap langsung. Kita puasa boleh bercakap ni. Alhamdulillah kan. Bayangkan kalau puasa tak boleh bercakap. Orang Melayu kalau tak bercakap sehari tak meninggal gitu kan. Kan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam, Allah Ta'ala kata fakuli washrabi wa qarri 'aini. Makan dan minumlah dan buatlah apa yang kamu suka. Fa imma tarayyinna minal ahad minal bashari ahad. Dan kalau kamu nampak seorang manusia, faquli, kata pada mereka, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku telah bernazar pada Allah yang Maha Pemurah, sawma, untuk berpuasa. Macam mana puasanya? Puasanya Sayyidatuna Maryam, falan ukallima al-yawma insiya. Aku tak akan bercakap dengan seorang manusia pun pada hari ini. Sebab apa yang Sayyidatuna Maryam ni tak boleh bercakap juga? Karena Sayyidatuna Maryam, kita faham dia ni anak kepada Nabi Harun, orang Nabi Harun. Anak Maryam, Nabi Isa. Tapi keluarnya Nabi Isa daripada perut Sayyidatuna Maryam, suami tak ada. Ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kuasanya. Allah Taala boleh bagi anak walaupun tanpa berkahwin. Maka Sayyidatuna Maryam melahirkan Nabi Isa dalam keadaan suami tak ada. Orang kampung tanya, orang kampung kata, ya ukhta Harun, wahai anak Harun, pak kamu ni abuki, makana abuki mura'a saw'id. Pak kamu ni bukan orang jahat. Wa ummuki baghiyah. Dan mak kamu ni bukan orang yang macam kamu ni, berzina. Orang kampung tuduh dia, tuduh Sayyidatuna Maryam ni berzina. Padahal bukan berzina. Allah Ta'ala yang bagi anak. Maka Sayyidatuna Maryam tak boleh menjawab pertanyaan orang kampung yang tanya dia, yang tohmah dia, yang cedar dia. Fa asyarat ilaihi. Cuma Sayyidatuna Maryam ni hanya tunjuk, kalau kamu nak tahu jawapan, tunjuk pada Nabi Isa. Tanya sendiri Nabi Isa. Orang kampung marah, orang kampung kata, kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya. Kami ni nak cakap macam mana dengan budak yang baru lahir. Macam mana budak yang baru lahir ni nak cakap ni? Nak tanya dia anak siapa, pak siapa? Maka dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa pun berkata-kata. Nabi Isa kata, ana abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, yang telah diberikan kepada aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Jadi Nabi Isa termasuk 4 kanak-kanak yang boleh bercakap pada waktu kecil. Termasuklah kalau tuan-tuan bisa lihat cerita yang popular, iaitu berkenaan dengan cerita Jurash, seorang ahlul abid yang dia ditimpa fitnah yang besar. Kan dia ni rajin mayang kerja dia. Sebab tu Bani Israel, tuan yang rahmat Allah, ibadah mereka 80 tahun ibadah saja. Kita ni ibadah berapa tahun kan? Sehari mayang subuh setengah jam, mayang zuhur 15 minit, mayang asar 15 minit, contohlah. Campak kan baru ada 4-5 jam sehari. Berapa tahun? Umur 60 baru dapat berapa tahun ibadah. Tapi Bani Israel ibadah saja dengan persamaan 80 tahun.
Tapi tak kata rumah dia banyak. Maka Juraish ni bila mana dia tengah sembahyang, mak dia panggil dia pun kata, ya aku nak sahut panggilan mak ke nak sembahyang terus. Sembahyang terus kan? Maka mak dia pun bila panggil ni, anak dia tak menyut, mak dia pun terasa. Maka mak dia pun kata, wahai Juraish, hang takkan mati sebelum hang ditimpakan fitnah yang besar. Akhirnya, tuan-tuan dan rahmat Allah, Juraish ditimpa satu fitnah yang besar. Ada seorang pelacur perempuan yang mengandung anak luar nikah. Bila orang kampung tangkap pelacur tersebut mengaku anak ini adalah anak kepada Juraish. Maka habis orang kampung diserang, rumah ibadat Juraish dihancurkan dan Juraish nak dibunuh. Maka Juraish pun minta kepada orang kampung, sebelum nak bunuh aku ni, izinkan aku sembahyang 2 rakaat. Dia pun sembahyang, betul? Habis pada sembahyang, dia pergi jumpa dengan budak tu main dengan pelacur tu. Dia pergi kepada budak bayi yang baru lahir tu, dia letak tangan dia di ubun-ubun budak tu. Maka Juraish tanya, kamu ni anak siapa? Maka budak tadi pun, bayi tadi pun berkata-kata, aku adalah anak kepada pengembala kambing yang berada di wadi sekian. Akhirnya orang kampung tahu bahawa itu bukanlah anak Juraish. Ini bayi yang kedua yang boleh bercakap waktu kecil. Yang ketiga tak lain lagi tuan, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kisah Juraish, kisah Ghulam yang Nabi. Kita boleh rujuk di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab yang bahagian depan tu, iaitu dalam babul iman. Nabi ada cerita berkenaan dengan seorang budak Ghulam, budak yang usia dia 7-8 tahun betul, dan Nabi tak sebut nama dia. Budak ni dia lahir di zaman pemerintahan raja yang zalim, raja yang mengaku diri dia itu Tuhan. Dan ada sebahagian muhaddisi menyatakan bahawa raja ni duduk di Yaman waktu tu. Ada sebahagian pandangan dia balas, dan dia berkata nama budak ni Abdullah. Pandangan dia semua Nabi tak tahu raja ni duduk di mana, dan Nabi tak bagi tahu budak ni nama apa. Nabi kata Ghulam. Ghulam ni kita bagi bahasa Melayu budak 7 tahun, 8 tahun boleh balik lagi. Budak ni tuan-tuan, dia dilahirkan dalam keadaan cerdik, pintar. Raja ni pula dia mengaku diri dia Tuhan, dan dia ada menteri-menteri kabinet dia ni. Semuanya pandai dan pakar dalam bidang ahli sihir. Dalam bab sihir-sihir ni pandai. Kalau kita nak negara ni kena pandai ilmu lah. Tapi yang raja ni dia cari orang yang duduk di dekat-dekat adalah ahli sihir. Macam kata belalang, ahli 7-4 belalang, ada orang tu lah. Dia ada juga seorang penilik nasib kepada raja. Maka sampailah satu tahap tuan-tuan, ketua ahli sihir di raja ni kabur, Nabi kata, tua lah. Maka raja perintahkan cari budak yang paling cerdik nak mengaji dengan ahli sihir ni, nak jadi pelapis istana. Dan budak ni dipilih, ulang-alik daripada rumah dia pergi mengaji ke istana, mengaji bab sihir, nak jadi pelapis kepada ahli sihir ni. Sampailah satu hari waktu budak duduk pergi mengaji, dan dia terjumpa dengan seorang rahib. Seorang rahib yang mengamalkan millah Nabi Ibrahim AS. Dia pun sembang dengan rahib ni. Ta'ajjaba, dia jadi terpegun dengan ilmu agama yang dibawa oleh rahib ni, iaitu agama Nabi Ibrahim AS. Jadi seronok. Akhirnya tuan-tuan, sebelum dia nak pergi mengaji dengan ahli sihir di istana tu, dia belajar dulu dengan rahib tu, baru dia pergi. Dia pergi lambatlah ke istana. Panjang cerita dia tuan-tuan, yang Nabi cerita panjang.
Dia kena pukul yang ahli sihir tu dan sebagainya sebab dia main lambat kan. Jadi dipendekkan cerita tu, dia mengaji dua-dua. Dengan ahli sihir tu pun dia belajar, dengan rahib ni pun dia belajar dulu. Sampailah pada satu hari Nabi kata, keluar di kampung mereka ni dabbatin azimah, satu binatang yang cukup besar. Dan binatang yang Nabi kata bunuh orang kampung katanya. Kata dengan tanya binatang apa, kata Nabi minta makna apa, Nabi kata dabbatin, binatang kalau dabbah ni dia kaki empat, azimah yang besar, yang bunuh orang kampung. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam binatang apa, kata Nabi taklah. Maka binatang ni keluar bunuh orang kampung. ahli sihir diraja semua turun kita. Bawa keluar ilmu sihir mereka, bunuh binatang ni, tak jaya. Semua yang bunuh semua tak jaya. Budak ni tengok semua ahli sihir yang dia belajar tutup kumpul, bunuh binatang ni tak jaya. Maka budak ni kata pun nak cuba tengok guna ilmu yang diajar oleh si rahib. Maka dia pun ambil satu batu, dia baca bismillah dengan nama Allah, dia balik kat binatang tu. Mati ke tak binatang tu? Bila mati tersebar seluruh kampung. Orang kampung hak sakit, orang kampung hak mana-mana, semua main berubat dengan budak ni. Dan budak ni tuan, bila mana dia balik batu dengan sebut nama Allah tadi, dia dah dapat membezakan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Dan waktu tu dia telah mencapai tahap keimanan yang tinggi, yang diistilahkan sebagai haqqul yaqin, ainul yaqin, tinggi iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang main berubat dia kata, saya ni pakcik berubat ni bukan saya yang sembuhkan, Allah yang sembuhkan. Dia mula main dia punya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah benda ni diketahui pada pengetahuan raja. Raja marah tak? Maka raja pun menghantar juyush, tentera-tentera pergi bawa budak ni ke atas bukit nak bunuh budak ni. Panjang ceritanya, dan kita buka kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Karangan Imam Nawawi ni yang menghimpunkan hadis-hadis sahih. Imam Nawawi ni dahsyatlah dalam bidang hadis dia. Bahkan ketika mana Imam Nawawi mensyarahkan syarah Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi dinobatkan syarah terbaik dunia dalam mensyarahkan hadis Sahih Muslim. Jadi dihimpun dalam kitab Sahih panjang-panjang hadis apa cerita macam mana berkenaan kisah yang Nabi ceritakan kepada kita. Kemudian tuan dan rahmat Allah, bila tentera ni ambil budak ni naik atas bukit nak bunuh budak ni pun tak, dia nak kena bunuh. Maka bukit tadi pun bergoncang tuan-tuan. Gempa yang bawa budak ni semua mati kecuali budak tu tak mati. Budak ni pun terselamat tuan-tuan. Tapi yang herannya budak ni, dia tak lari kan. Dia pergi mana? Dia pergi ke istana. Raja tengok tak mati, ambil pula juyush yang lain, tentera-tentera yang lain 10-11 orang tu, bawa pergi ke laut. Nak bunuh budak ni, tenggelamkan dia dalam laut. Bawa pergi ke laut tuan-tuan, kapal terbalik. Nabi sebut dalam istilah hadis tu, kalau kita terjemah dia lebih pada tongkang. Dia bukan kapal yang lawa, macam tongkang. Terbalik, orang tak bawa budak ni mati semua. Budak ni hidup, budak ni patah balik ke istana. Raja ni geramlah, lakukan aku nak bunuh budak ni, tak boleh ni. Dan budak dia kata, Ulang dia kata, wahai raja, kamu takkan mampu membunuh aku. Melainkan kalau kamu nak bunuh aku, kamu buat benda ni. Kamu ikat aku di sebatang pokok, dan kamu himpunkan seluruh rakyat kamu untuk lihat aku kena bunuh. Dan kamu ambil anak panah, waktu tu panah, dan sebelum nak panah aku tu, kamu sebut Bismillah Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni.
Maka raja ni dah geram tanya tuan. Dia buat sembuh. Dia ikat budak ni di pokok, dia himpun seluruh rakyat dia. Dia ambil anak panah, dia baca bismillah, Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah, Tuhan pada budak ni. Dia lepas anak panah kan, Nabi yang terkenal di antara celah-celah kening. Inilah. Famat, mati budak tadi. Bila mati budak tadi, orang kampung tengok kan. Orang kampung tahu raja ni nak bunuh tak boleh. Tapi bila sebut bismillah Rabbi hadzal ghulam, boleh pula. Maka keimanan orang kampung pun mencapai tahap ainul yaqin. Dia memeluk agama Islam beramai-ramai. Bila Ibrahim nak buat tu Islam lah. Maka raja ni geram, raja ni bina, raja ni korek parit yang luas. Kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, qutila ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Allah Ta'ala kata apa? Qutila ashabul ukhdud, celaka orang yang menggali parit. Raja ni dia gali parit. An-nari dzatil waqud, dalam parit ni dia buat, dia bakar bagi menyala api. Apa yang dibuat? Siapa yang memeluk agama Buddha, agama Islam, bila Ibrahim ketika itu, semuanya akan ditolak masuk ke dalam parit yang berapi tadi. Mati habis semua. Sampailah Nabi cerita, Nabi di hujung hadis tu Nabi kata ada seorang wanita tengah bawa anak dia. Perempuan ni dia taradud, dia nak patah balik kat raja ni, dia nak mengaku raja jadi Tuhan, dia selamat, anak dia pun selamat. Tapi dia tak mau, pasal keimanan dia dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak terjun kesian ke anak. Bayi lagi, baru lahir kan. Maka bayi itu pun berkata-kata, wahai ibu, janganlah kamu takut kerana sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang benar. Mak ni dengar anak dia kata terkejut, terus jadi anak. Ini di antara bayi yang keempat yang berkata-kata ketika waktu bayi. Jadi ini di antara khasais yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kita tak ada alam dan lagi orang perempuan lahir nak doa nikah pula betul. Dan tanya nak siapa ni? Kata saya ni Sayyidatuna Maryam binti Wahab. Suami tak ada tapi ada anak. Tak lain-lain khasais kepada Sayyidatuna Maryam. Macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi Muhammad dia ada khasais dia. Yang orang lain tak boleh. Cik cerita ayat tu nak celah jari boleh kan? Tak boleh. Tuhan yang kepada Nabi Muhammad. Belah bulan Nabi Muhammad saja yang boleh. Lepas tu kita menolak segala apa-apa yang mencurigakan. Antaranya Rasul Kahar, Pakcik Kahar yang duduk di Pahang, yang mengaku jadi Rasul. Tak boleh. Rasul ni basic dia tuan-tuan, asas dia kena ada mukjizat yang orang lain tak ada. Pakcik Kahar tak ada apa. Orang makan tembok dia, orang kata tembok. Lepas tu Pakcik Kahar tu dia merajuk pula. Bila dia mengaku jadi Rasul, orang Melayu kecam dia. Tapi ada dalam pengikut dia, mesti ada tuan. Tapi tak ramai dalam pengikut dia, dalam ratusan macam tu lah. Hak juta ni kecam dia. Polis pula pergi tangkap dia. Bila polis tangkap dia, Pakcik Kahar ni dia merajuk. Bila dia merajuk, dia kata saya meletakkan jawatan saya sebagai Rasul. Dia ingat jawatan Rasul tu jawatan JKK kampung. Boleh dapat, boleh letak tu ya. Tapi tuan, dalam banyak-banyak ajaran sesat di Malaysia ni, yang paling terbaik lah tuan, yang paling maksudnya yang betul-betul hebat, Ayah Pin. Pengikut dia punya ramai tuan. Kita ada ajaran sesat sampai lah ni ada ni. Dulu banyaklah. Lah ni yang terbaru, paling terbaru ni tuan, yang telah diambil perhatian oleh Menteri Agama, iaitu Datuk Naib, dengan kerjasama JAKI, tengah memantau akaun TikTok, Religion of
Imam Mahdi ikut dia bahasa Inggeris dia punya tu dia buat satu agama baru. Nama agama dia buat agama Imam Mahdi. Jadi sekarang yang paling terbaru kan, yang paling terbaru ni adalah ni. Kalau tuan tengok di TikTok, saya pun tak tahu tuan ada atau tak ada, tuan tengok hak anak tak apa. Dia ada Religion of Imam Mahdi. Dia punya logo ni bulat. Lepas tu dia macam bentuk bintang kat dalam ni. Macam bintang dia warna meja ni, warna apa? Koko peach gitulah. Dia Religion of Imam Mahdi. Tapi tak ramai pengikut dia kan. Rasul kah? Tak ramai. Berapa lah. Lepas tu yang waktu PKP tu ajaran Sihab. Nama pun lucu. Ajaran Sihab yang minum air betul kan. Kan yang betul banyak apa? Air apa lah. Air tu kalau minum tu kira tinggi darjat. Tapi tak ramai ikut dia kan. Ada dalam yang diberitahu oleh Jakim tu lebih kurang dalam 300 lebih. Tak ramai. Ayah pin kan dia sampai boleh buat dekor. Dekor besar tu pula. Dan ramai tak dia habis ni sampai orang ni banyak kaki dia. Kira ni antara ajaran sesat di Malaysia ni yang paling ramai pengikut. Boleh kata ribuan juga lah. Ayah pin bahkan pengikut dia daripada ustazah yang ngaji di Universiti Al-Azhar. Hebatlah kan. Betul. Benda asasnya Rasul dia adanya mukjizat. Mukjizat yang orang lain tak ada. Khariqul 'adah, benda yang mencari adat. Benda mencari adat tak ada. Lah ni tapi yang religion of Imam Mahdi pun bahaya orang kan. Dia semua dia kata kita salah. Orang tanya orang, saya masuk dalam live TikTok, saya baru masuk sekali. Macam tu, saya pun tak tahu macam mana boleh keluarkan saya punya FYP ni. Saya buka. Dia ada 2 orang dalam tu. Saya tak tahu nama dia pun lah. Tapi ada 2 orang yang live dia pakai bercakap 2 orang. Mereka menafsir ayat Quran memang betul-betul ikut dan kepala otak mereka. Orang tanya, semua ada berbalas dengan ayat Quran. Tapi tak betul kan? Macam saya lah kalau tuan tanya, Ustaz tolong bagi amalan untuk puasa Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Apa kena puasa dengan Qul huwallahu ahad? Dia lebih kurang tu, orang tanya, dia buh ayat Quran. Hak yang penyokong ni kan bodoh. Kita tengok orang apa, ustaz ni, bukan ustaz lain. Sikit-sikit ayat Quran, sikit-sikit ayat Quran. Kita pun boleh kan? Kita nampak orang merepek. Abang dengan merepek, Inna a'toina kal kausar. Sebab kena Inna a'toina kal merepek. Tu Inna a'toina tu yang terlaga. Buah pula fasal dari Rabbika wa anak sebelah benar. Dia boleh ikut dah kan? Betul orang tanya kat dia bila dia orang masuk dalam live dia. Ada seorang abang ni kata, boleh tak terangkan lagi apa nak bawa apa ni? Ajaran apa yang nak bawa ni? Dia kata kami bawa ajaran Imamul Mahdi. Kerana ajaran Islam yang dipegang oleh orang Malaysia sekarang ni adalah ajaran Islam yang tak betul. Ajaran Islam yang telah berpecah belah. Jadi bawa satu ajaran yang lebih baik, iaitu ajaran Imamul Mahdi. Dan tengok bahaya. Bahaya terutamanya kepada orang yang tengok TikTok dan tidak mengetahui ilmu agama. Takut terikut. Kata yang ini betul. Tapi lah ni alhamdulillah, saya pun doa banyak kali juga. Tolonglah ada pihak yang berautoriti untuk mengambil tindakan. Yang tengok live dia kita bukan sikit 80,000 orang kan. Yang tengok tu lah, tapi saya yakin lah 90-80% tu adalah golongan yang mengecap dan golongan yang mengetahui bahawa ajaran itu adalah ajaran sesat. Mungkin 10%, 20%. Tapi kalau letak di bendung, lama-lama dia jadi banyak kan? Dia tak dalam agama. Dia buat pula yang pelik-pelik. Lah dia berpunca
daripada sentimen-sentimen yang hadir sekarang ni kan, terutamanya isu Maula Al-Amin. Ya. Maula Al-Amin ni bagi saya dia tak salah pun. Dia harap menanya dah. Cuma isunya sekarang, dia orang berkata dia tu Imam Mahdi. Orang Islam. Dan dia tak menafikan itu masalah. Patutnya dia kena menafikan. Saya kata Masya Allah Imam Mahdi ya. Masya Allah Imam Mahdi. Masya Allah Imam Mahdi kan. Tak. Abang kata tak, dia senyap. Maula Amin dia buat show. Dia buat show. Tu yang orang marah. Patutnya orang kata hang Imam Mahdi, hang kena menafikan. Hang ke Imam Mahdi. Dia buat show orang buat kono. Orang perempuan kono. Handsome kan? Handsome. Tengok kuliah kita mana ada orang perempuan. Muka tak ada. Dia muka handsome. Dia kena menafikan. Takat dia nak main dan cicik Rasulullah, kita tak ada masalah. Dan benda ni ada orang yang sampai ta'assub mengangkat dia Imamul Mahdi. Apa ni? Agak-agak lah orang Melayu weh. Senang sangat kena tipu lah. Orang Melayu ni masalah kita kan. Mai ajaran hak pelik, terikut. Mai ajaran pelik, terikut. Kawan ni Imam Mahdi, terikut. Tu kalau dia turun dia kata saya Tuhan, ikut juga. Tolonglah anda. Tolong bertegak dengan benda-benda macam ni supaya kita tak mudah terikut. Muka handsome sikit, terikut. Allah, benar kan? Di ajaran tu yang membawa kepada religion of Imam Al-Mahdi. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah, selain daripada Allah SWT nak meninggikan derajat kita dalam berpuasa, Allah SWT juga menjadikan puasa ni untuk menghapus segala dosa kita. Dosa kita ni banyak tuan-tuan. Dosa yang amdan, yang sengaja, ghairu amdin, dosa yang kita buat secara tak sengaja. Kita tak tahu benda tu dosa. Kita cakap agama kita ni elok, rupanya dia kecil hati. Padahal kita cuba sambil baik tu cakap elok tu. Maka main bulan puasa, Allah Ta'ala nak cuci habis tuan. Keluar pada bulan puasa ni kita diibaratkan putih yang tak ada apa-apa kekotoran. Masya-Allah, kita doa tuan-tuan. Supaya dosa-dosa kita habis terhapus. Kemudian puasa ni juga tuan-tuan, dia melemahkan nafsu syahwat. Pensyariatan puasa tuan-tuan, ataupun hikmah yang disebutkan oleh para ulama, puasa ni nak bagi lemah nafsu syahwat kita. Puasa dia nak bagi lemah tubuh badan kita supaya kita ni merasai bagaimana orang fakir miskin lemah tubuh badan mereka tak makan. Kalau orang puasa dia kata saya ni puasa tapi kuat elok. Itu sebab kena tengok balik. Mungkin geng-geng pasti hitam. Orang puasa mesti letih kan. Siapa puasa yang tak letih tu pelik. Mana kata kalau dia puasa tak letih, dia puasa tak lapar, dia tidak mencapai apa yang pensyariatan tu nak. Pensyariatan ni nak orang puasa ni pada dia, nak bagi dia letih, nak bagi dia lapar. Supaya dia merasai macam mana orang-orang miskin ni rasa, macam mana orang-orang fakir ni rasa. Jadi memang kita puasa ni kita rasa letih, rasa lapar. Ni dia kata saya ni puasa tak rasa apa. Ya tu ni. Puasa ni memang kena rasa letih ni. Kalau kita merasa itu hikmah syariat puasa tu, dan dia akan meletihkan nafsu syahwat kita. Akhirnya nafsu syahwat jadi lemah. Jadi bila mana lemah, sebulan kita duk train dia lemah dan bulan-bulan yang berikutnya lemah balik lah. Tapi sayangnya di Malaysia ni kita tak puasa sebulan. Kita puasa 15 hari. 15 hari lagi dah raya lah. Rabu raya, pasar, semangat. Tapi yang heran bila puasa nak main, tak ada pula dia sambut-sambut lagu tu. Ni, puasa nak main, tak dengar lagi di radio lagu-lagu puasa. Ada satu dua kan. Tapi bila main nak raya 24 jam lagu raya, apa cerita? Sebab tu kita heran. Pasal apa yang keluar Ramadan ni sama. Pasal kita puasa tak cukup. Kita puasa 15 kan, 15 hari dah raya. Walaupun kita tahan makan, tahan minum,
tahan daripada jimat. Tapi hikmah untuk persyaratan puasa tu dah tak ada. Kita punya mood dah pergi ke raya, tambah 5 hari nak raya, mula-mula seronok, ada syoknya nak raya. Padahal bila nak main puasa, dia tak rasa seronok pula. Lepas tu dia kata, junjung pergi makan dekat nanti puasa tak boleh makan dah. Bohong. Puasa makan lagi banyak. Kita tengok statistik yang direkodkan. Bulan puasa, pembuangan sisa makanan berkali-kali ganda berbanding bukan bulan puasa. Maknanya bulan puasa makanan lebih banyak terjual berbanding bukan bulan puasa. Ni puasa kan? Tak puasa kan? Tak puasa. Sebab tu kita keluar sama. Keluar tu sama. Sebelum puasa pun lagu tu, puasa pun lagu tu, lepas puasa pun lagu tu. Sebetulnya bila mana keluar daripada madrasah puasa, dia akan jadi insan yang lebih baik. Dia akan jadi insan yang lebih taat. Dia akan jadi insan yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak. Hak kita lah kan. Tarawih di malam tamu, insya-Allah lah dah. Malam ke-20 hari yang main ni. Kita ni muka yang sama. Malam 20, malam 21, malam 22, malam lah sekali lagi lah kan. Kita ni juga. Orang lain nampaklah yang awal tamu. Kita berhabang dia tak tahu dapat malam tamu ramai, malam lah tak ada orang. Depa buat tak tahu tak main kok. Betul tentang madrasah itu tidak depa guna sebaik mungkin. Hanya buat untuk tahan makan, tahan minum, tahan jimat tak itu juga. Baik. Cualah sekalian dan insya-Allah kemudian saya boleh lebih tak. Ada sepuluh. الله تعالى أعلم وأعلم وكل قولي هذا وأستغفرك وأتوب إليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وهدينا بهداية العارفين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.